Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, hari ini untuk tajuk reka bentuk dan mekatronik, sekali lagi bersama saya Cikgu Aisyah, kita akan sambung topik kelas kita yang sebelum ini. Okey, untuk hari ini kita akan fokus kepada standard pembelajaran 1.14 dan 1.15 iaitu menghasilkan gambar rajah blok, produk mekatronik sedia ada dan menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubah suai berdasarkan gambar rajah blok yang terlibat. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Hari ini kita akan fokus kepada menghasilkan gambar rajah blok pada produk mekatronik sedia ada. Tetapi kita akan sentuh sedikit tentang fungsi elemen ya. Okey, ulang kaji bab reka bentuk elektronik tingkatan 2 yang telah awak pelajari sebelum ni. Kalau awak masih ingat, menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikropengawal. Topik untuk mekatronik ni sama juga macam reka bentuk elektronik sebelum ni. Dia ada 3 bahagian. Gambar rajah blok dia masih lagi ada 3 bahagian, iaitu bahagian input, bahagian proses dan juga bahagian output. Okey, kalau kita lihat yang di tingkatan 2, apa yang dimaksudkan dengan gambar rajah blok? Sama je macam tingkatan 3. Gambar rajah blok ni menerangkan secara ringkas tentang cara sistem beroperasi. Urutan blok ditunjukkan oleh arah anak panah. Setiap blok hendaklah dilabel mengikut nama peranti yang akan digunakan. Kalau boleh tengok di sini, ianya bermula dengan input, pergi kepada proses dan kemudian output. Semua ini akan berlaku disebabkan adanya bekalan kuasa. Okey, contoh litar yang dihasilkan. Ini gambar rajah blok yang sesuai dengan litar ini, iaitu inputnya bermula dengan switch tekan tutup. Kemudian ianya dikawal atau diproses oleh mikropengawal. Ini mikropengawal. Kemudian outputnya ialah diod pemancar cahaya atau LED yang sini ya. Okey, dan sumber bekalan kuasanya ialah kuasa 12 volt. Okey, kita tengok yang di tingkatan 3. Menghasilkan gambar rajah blok diagram produk mekatronik sedia ada. Ini cikgu nak awak buat dalam, jadikannya sebagai nota ya. Ada dalam buku teks. Okey, bahagian input, proses dan juga output. Input adalah peranti masukan. Proses adalah pengatur caraan dan pengawal. Output adalah peranti keluaran. Okey, fungsi elemen mekatronik. Untuk mengetahui tentang fungsi elemen mekatronik yang cikgu dah terangkan sebelum ni, kita akan tengok semula fungsi elemen mekatronik bagi 3 produk ini, kereta kawalan jauh, pintu gelansor automatik dan mesin basuh automatik. Dan dalam masa yang sama juga cikgu akan tunjukkan bagaimana gambar rajah blok dihasilkan menggunakan ketiga-tiga produk ini. Okay, kita tengok bermula dengan kereta kawalan jauh. Ingat lagi tak 4 elemen mekatronik? Iaitu mechanical, elektrik, elektronik dan sistem kawalan dan pengatur caraan. Bagi kereta kawalan jauh, mekanicalnya adalah gear, elektrik, bateri dan motor AT, sistem elektronik, pemacu motor dan sistem kawalan dan pengatur caraan adalah mikropengawal yang berfungsi untuk memproses isyarat. Okey, ini adalah pemacu motor. Okey, yang kita panggil motor AT. Ini gear, ini bateri ya. Okey, macam mana gambar rajah blok dihasilkan? Langkah pertama ialah kita tentukan apa inputnya, apa prosesnya dan apa outputnya berdasarkan 4 elemen ini. Yang mana satu input, yang mana satu proses dan yang mana satu output. Kemudian barulah kita melukisnya. Okey, kat sini kita pilih inputnya adalah panel kawalan tanpa wayar pada telefon pintar. Kemudian prosesnya adalah mikropengawal dan outputnya adalah pemacu motor dan motor AT. Okey, jadi beginilah cara gambar rajah blok dilukis. Input panel kawalan tanpa wayar, proses mikropengawal, output pemacu motor, motor AT
yang menyebabkan roda boleh berputar. Okey, pintu gelonsor automatik ada 4 juga elemen dalam ni. Langkah untuk menghasilkan sama juga, tentukan proses input, proses dan output. Kemudian kita lukis. Input yang kita pilih ialah penderia gerakan. Ini ya, penderia gerakan. Mikro pengawal. Okey. Kemudian pemacu motor, motor AT, takal dan tali sawat. Ini ya. Okey. Jadi begini cara susunannya. Okey, cara gambar rajah blok dilukis. Ini pun ada dalam buku teks cikgu nak awak salin juga ya. Okey, input berlaku apabila ada pergerakan objek atau manusia. Kemudian menyebabkan pendiri gerakan mengesan pergerakan tersebut, menghantar isyarat kepada mikropengawal. Kemudian mikropengawal memproses isyarat tersebut dan menghantar kepada motor AT, takal dan tali sawat dan juga pemacu motor dan menyebabkan secara automatik berlakunya pergerakan buka dan tutup pintu. Ni pintu gelonsor automatik. Banyak dekat mall. Okey, mesin basuh automatik sama juga, ada 4 elemen. Langkah menghasilkannya pun sama juga macam yang sebelum ni cikgu terangkan. Okey, input dia kita pilih adalah mod pilihan dan penderia. Proses sama lagi, masih lagi mikropengawal dan output adalah pemacu motor, motor AU, takal dan tali sawat. Kalau proses sebelum ni banyak motor AT kan, ini motor AU. Okey, kita tengok gambar rajah blok dia. Ini awak boleh tengok dalam buku teks ya. Input, mod pilihan dan penderia kita masukkan di bawah input, proses mikropengawal, output motor AU, takal dan tali sawat dan juga pemacu motor yang menyebabkan drum berfungsi. Berpusing. Ni drum ya. Okey, menghasilkan lakaran reka bentuk produk yang akan diubah suai berdasarkan gambar rajah blok yang terlibat. Okey, kita tengok situasinya. Situasinya adalah kereta kawalan jauh rosak apabila berlanggar dengan halangan. Macam mana kita boleh mencari sebab kepada masalah ini? Okey, caranya ialah dengan menganalisis berantai punca dan kesan. Ini kita belajar tingkatan 2. Okey, analisis berantai punca dan kesan. Kita perlu tanya mengapa. Okey, kereta kawalan jauh rosak dan berlanggar dengan halangan. Mengapa? Yang pertama, kereta kawalan jauh mudah rosak kerana kekuatan badan kereta yang lemah. Kenapa? Sebab gerak balas pengendali adalah perlahan untuk memberhentikan kereta kawalan jauh yang bergerak laju sebelum pelanggaran. Kenapa? Sebab tidak ada tindak balas secukupnya untuk menghentikan kereta kawalan jauh yang bergerak laju untuk mengelakkan pelanggaran. Okey, ataupun ada sebab lain lagi, itu kereta kawalan jauh sukar dikawal apabila berada di kawasan yang gelap. Kenapa? Sebab penglihatan pengendali terhad dan kurang jelas. Kenapa? Sebab kurangnya pencahayaan pada laluan kereta tersebut. Okey, jadi ini masalahnya adalah sebab tak ada penderia atau sensor. Ini masalahnya sebab kawasan tidak cukup terang. Okay, bila kita dah tahu masalah, jadi kita kena tentukan kaedah penyelesaiannya. Okey, adakah masalah pencahayaan berlaku pada masa yang sama? Sekiranya tidak, kaedah yang perlu kita pilih adalah masa. Sekiranya berlaku pada masa yang sama, kita akan pilih kaedah pemisahan ruang. Ingat lagi kan, cikgu dah ajar di tingkatan 2. Okey, sama juga untuk situasi tindak balas untuk memberhentikan kereta. Berlaku pada masa yang sama atau tidak? Tidak. Ia hanya berlaku bila ada halangan saja. Jadi kaedah yang kita pilih adalah masa. Okey, kaedah pemisahan masa yang kita pilih. Dekat sini masa tingkatan 2 kita ada belajar ada 7 kaedah ataupun cadangan prinsip inventif yang awak boleh pilih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Antara 7-7 ni, kaedah yang paling sesuai adalah tindakan awal, iaitu dengan melakukan tindakan awal untuk mengelakkan atau mengawal resiko. Contohnya, beg udara atau airbag tu kita masukkan dalam kereta untuk mengelakkan resiko berlakunya kecederaan yang teruk apabila berlakunya kemalangan.
Kita tengok untuk situasi kereta kawalan jauh kita tadi, penerangan konsep. Jadi cadangannya adalah dengan memasang lampu LED dan juga perintah peka cahaya untuk masalah pencahayaan. Manakala bagi masalah gerak balas, kita mencadangkan untuk memasang pendirian infrared dan juga pembas. Okey, jadi inilah contoh lakaran. Ini awak kena lukis dalam buku nota ya. Okey, lakaran 3D bermaklumat bagi kereta kawalan jauh. Okey, kalau boleh lukis dalam kertas A4 kosong Okey, kalau awak tengok yang ditambahnya di sini adalah LDR. Okey, LDR ini untuk mengesan apa ni, apabila cuaca gelap, keadaan gelap, maka automatik lampu LED akan menyala. Kemudian pendirian inframerah diletakkan di sini untuk mengesan ni, sekiranya ada halangan, automatik dia akan menghantar isyarat kepada pembas dan pembas akan mengeluarkan bunyi dan automatik kereta akan brake. Okey? Okey, itu saja untuk hari ini. Apa-apa soalan boleh tanya cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.